Kamu cuba buka muka surat 76-77 berkaitan dengan ubahan songsang. Cikgu akan memberi dua contoh daripada latihan yang diberi. Kita ada 10 latihan, jadi cikgu akan buat nombor 5 dan nombor 10. Okey, nombor 5 dalam bentuk jadual. Okey, diberi P berubah secara songsang. Dia ada perkataan songsang, kita tahu ini bentuk pecahan. Jadi kita akan tulis P berkadaran atau berubah secara songsang dengan, ini bentuk pecahannya, punca kuasa Q. Jadi cikgu akan tulis soalan A ni, okey, cikgu tulis dia, ni bentuk simbol, cikgu tulis dalam bentuk persamaan. Sebelum ni cikgu dah pernah terang tentang 1 per punca kuasa 3 ni akan jadi K per punca kuasa Q. Sebab sepatutnya K1 tu K darab 1 dapat K balik. Dapat begini. Ini dia ungkapkan P dalam sebutan Q. Tapi kita tak dapat nilai K. Kena cari nilai K. Okey, tengok dalam jadual. Kita lengkapkan 69, P6, Q9 dalam persamaan ni. Okey. P dia ialah 6. Punca kuasa Q dia 9. Jadi kita akan dapat 6. Punca kuasa 9 ini ialah 3. Jadi 3 pindah sebelah jadi darab. Kita dapat K ialah 3 darab 6, 18. Masukkan dalam persamaan nilai K 18. Jadi P sama dengan 18 per punca kuasa Q. Kita dah selesai untuk jawab A. Sekarang kita pergi soalan B. Okey, gantikan ini. Tengok jadual. Gantikan P dengan 2. Sekarang 2, 18 dan Q, punca kuasa Q kita ialah punca kuasa M. Q kita dah jadi M kan? Okey, sekarang kita tukar tempat. Punca kuasa M duduk atas, 2 duduk di bawah. Ini akan dapat 9. Okey. Punca kuasa M sama dengan 9. Punca kuasa pergi sebelah akan jadi kuasa 2. Jadi M sama dengan 9 kuasa 2. Ini akan dapat 81. Jadi kita dah selesai masalah nombor 5. Okey, tengok nombor 10. Okey, nombor 10 dia bentuk ayat. Kita baca ayat. X berubah secara songsang dengan Y kuasa 3. Jadi, X berubah secara songsang. Songsang kena buat dalam bentuk pecahan dengan Y kuasa 3. Okey, selepas itu bertukarkan dalam bentuk persamaan ada K, Y kuasa 3. Okey, selepas kamu dapat jawapan ini, apa perlu buat? Gantikan dengan nilai yang diberi ni. Ni. Okey. Ganti X1, Y2 dalam persamaan ni. X1, K, Y2. 2 kuasa 3. Yang ada kuasa 3 kan? Okey. Ini dapat 8. 1 sama dengan K 8. K per 8. Darab sini. Jadi kita dapatlah nilai K kita ialah 8. Jadi masukkan dalam persamaan ni. K kita 8. X sama dengan 8 per Y kuasa 3. Jadi ini kita dah menjawab soalan A. Okey, soalan B. Daripada persamaan ni, kita gantikan Y dengan punca kuasa 16. Dapat Y punca kuasa 16. Jadi, X sama dengan 8 per punca kuasa 16 ada kuasa 3. Kuasa 3 ni, yang ni memang ada kuasa 3. 16, punca kuasa 16 tu ialah Y. Ni. Dapat? Okey. Jadi, cikgu teruskan. Punca kuasa 16 ni jawapan dia 4. Dapat ya? X sama dengan, cikgu terus tukar ya.
Sini punca kuasa 16 ialah 4. 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3 ialah 64. Jadi 8 bahagi dengan 64 ni, kamu pun dapat 1/8. Jadi ni dah jawapannya. Jadi, kamu boleh pilih antara nombor 1 yang belum cikgu buat tu. Cubalah sendiri. 3 soalan sahaja ya. 3 soalan sahaja. Untuk kamu pilih menjawab. Sebab banyak soalan, cikgu minta kamu buat 3 soalan sahaja. Mana-mana 3 soalan sahaja antara nombor 1, 2, 3, 4, 7, nombor 9, nombor 6, nombor 8. Pilih 3 sahaja. Tak perlu buat banyak. Okey, selamat mencuba. Lihat muka surat 78-79. Tajuk kita hari ini ialah berkaitan ubahan tercantum. Okey, sebelum ni kita dah belajar ubahan secara terus atau langsung. Lepas tu songsang. Yang ketiga ini kita gabungkan kedua-dua itu menjadikan ubahan tercantum. Benda dia lebih kurang sahaja. Konsep yang sama, hanya kita nak campur kedua-dua ayat langsung dan songsang itu dalam satu peristiwa atau satu soalan. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 7. Okey, ruang soalan nombor 7 tu terlalu kecil. Jadi, cikgu akan tulis pada kertas lain lah untuk kamu nampak. Okey. Tengok soalan yang pertama. Okey, dia dah bahagi dah simbol dia. Hanya kita sekadar mahu menyiapkan nak cari ungkapan U. Maksudnya U sama dengan berapa? U bersamaan dengan K berapa-berapa. Jadi kita nak buat yang tu. Jadi kita ambil dulu yang ini. Okey, persamaan ni kita tulis dalam ni simbol ni kita tulis dalam persamaan. Ada K berubah secara langsung dengan punca kuasa B dan secara songsang dengan W. Okey, dan kita masukkan nilai-nilai ini dalam persamaan ini. U kita 12. K memang tak tahu. Punca kuasa V kita 9. Ya. Okey, W kita 4. Okey, bila kita dah dapat ini, apa yang perlu kamu buat ialah dapatkan nilai K. Pindahkan semua nombor tak berkaitan ke sebelah. Ini bahagi, ini akan jadi darab. Yang 9 ini akan turun jadi bahagi. Jadi K kita akan dapat 12 darab 4 bahagi dengan punca kuasa 9. Punca kuasa 9 ini ialah 3. Okey, dapat. Jadi kamu tekanlah kalkulator, kamu dapat sini 16. K sama dengan 16. Bila kamu dah dapat K sama dengan 16, masukkan dalam persamaan ini. Soalan A ya. Jadi U sama dengan 16 punca kuasa V per W. Jadi kita sudah menjawab soalan A. Bagaimana soalan B? Soalan B kita dah tengok dalam jadual ni. Kita ada U10, V25, tapi W dia M. Dia nak cari M lah. Jadi kita masukkan dalam persamaan yang kita tu nilai-nilai baru kita. U kita 10. Sini ada 16. V kita punca kuasa 25. Dan bawah ada W tu tukar jadi M. Okey, sekarang kita tukar kedudukan dia supaya senang kita nak dapat jawapan. M ni duduk atas. Okey, ini 16, ini punca kuasa 25, sini 10. Okey,
punca kuasa kamu boleh guna tekan terus kalkulator, kamu akan dapat 16 darab punca kuasa 25. Punca kuasa 25 ini 5. Okey, ini 5. Jadi 10 dengan 5 ni boleh kecilkan kan? Dapat 2. Ini jadi jawapan dia nanti kamu tekan kalkulator, dia dapatlah 8. Itu contoh nombor 7. Okey. Tengok pula nombor 10. Boleh? Kita pergi nombor 10. Ni kita dah gabung ya. Okey, dia ada ayat. Daripada ayat ni kita nak tukar dalam bentuk simbol. Z berubah secara langsung. Z berubah secara langsung dengan X kuasa 2. Dan songsang dengan Y kuasa 3. Songsang duduk bawah. Okey, dah settle satu benda. Sekarang kita nak tahu, dia beri maklumat Z1, X2, Y4. Jadi kita gantikan dulu, ini bentuk persamaan Z sama dengan K X kuasa 2 per Y kuasa 3. Dan gantikan nilai Z1, ni 1, ni K, X kita 2, tapi ada kuasa 2 sini, dalam persamaan ada ni. Okey, per Y kita 4. Okey, 4 kita ada kuasa 3 di situ. Ada kuasa 3. Okey. Selesai itu, kita pun selesaikanlah. Ini ni naik atas. 1 darab ni dapat 4 kuasa 3 ialah 64. Dengan ini turun bawah. Okey. 64 per 2 kuasa 2 ialah 4. Faham ya? K, 2 ni turun bawah. Dekat bawah 1 ni. Okey, bawah 1 ni. 4 ni darab dengan 1 dapat 4 kuasa 3 balik. 4 kuasa 3 ialah 64. Dapat? Yang ni tadi 2 kuasa 2 tadi yang turun bawah ni dah dapat 4 sini. Jadi 64 bahagi 4. Okey, jadi kita dapat K ialah 16. Bila dah dapat K 16, masukkan dalam persamaan ni. Z sama dengan K gantikan 16. 16 X kuasa 2 per Y kuasa 3. Dah siap untuk... Okey, bila kamu sudah selesai untuk dapat soalan A, masukkan nilai Y2 Z12 ke persamaan kita. Jadi kita buat soalan B ni, gantikan Z kita 12 Z12 sama dengan 16, kita ada X kuasa 2. X kuasa 2 masih tak tahu. Y kita tahu. Y kita ialah 2. Tapi sini ada kuasa 3 kan? Tak kuasa 3. Okey. Jadi 2 kuasa 3. Jadi kita pun pindah. Ni naik atas. 16 turun bawah. Jadi 12 darab 2 kuasa 3 ialah 8. Per 16. Sama dengan X kuasa 2. Jadi kalau guna ni kecilkan, cikgu kecilkan. 8 darab 1 dapat 8, ni dah 2. Ini 1, ini akan dapat 6. Jadi X kuasa 2 sama dengan 6. Jadi X sama dengan, okey, punca kuasa 6. Kuasa 2 ni pindah sebelah jadi punca kuasa 6. Itulah jawapan untuk soalan B. Jadi cikgu harap kamu boleh pilih 3 soalan daripada tajuk ubahan tercantum untuk kamu cuba buat. Selamat mencuba.